Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita dan menjadikan kita di kalangan mereka yang terus dapat mendalami dan direzekikan dengan kefahaman ilmu untuk sama-sama menjadi penyebab dalam pusuluh untuk kita dapat melalui denai-denai dunia ini berdasarkan suluhan wahyu daripada Allah dan sabdaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah, sedar tak sedar malam ni malam ke-10 rupanya, malam yang ke-10, dan kita masih di muka surat yang nombor 2 masih di muka surat yang nombor 2. Dan moga-moga hari ini dapatlah kita mengulang kaji dengan baik mukaddimah ini. Moga-moga malam besok kita boleh masuk kepada perbahasan yang pertama yang didatangkan dalam kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, iaitu berkenaan dengan rukun-rukun Islam, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Ditakdirkan Allah, saya terlupa buku catatan saya. Selalu maklumat-maklumat yang tuan-tuan dapat tu, saya ada satu buku besar. Di situ saya buka dan rujuk kitab-kitab untuk menjadi, orang kata apa, sebagai pembantu saya lah untuk dapat menyatakan kepada tuan-tuan. Baru teringat bila dah start ni. Mana pergi buku tu? Rupanya ada di rumah. Jadi, ke tuan-tuan nak tunggu kejap, setengah jam saya pergi ambil buku batal datang balik. Okey, ala kulli hal tak apa. Berdasarkan apa kemampuan saya untuk malam ini, dan sekiranya ada maklumat-maklumat penting yang saya terlupa untuk nyatakan, besok malam saya nyatakan sekali lagi, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, kita semalam telah sampai kepada perbahasan wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan kita telah pun meneliti semalam apa erti as-salatu dan juga apa erti at-taslim, apa erti as-salatu wassalam ala sayyidina Muhammadir rasulillah. Kalau kita dah ingat balik, as-salah adalah ar-rahmatul makrunatu bit-ta'zim, sebarang rahmat yang disertai dengan penghormatan. Itulah erti as-salatu. As-salatu minallahi ala rasulillah. Itu yang dimaksudkan dengan salawat Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu rahmat daripada Allah. Bila sebut pasal rahmat, kita dah bincang dalam pertemuan-pertemuan sebelum ni apa erti ar-rahmah. Riqatul qalbi wa i'taf taqtadi tafaddul wal ihsan. Hati menjadi nipis dan hati mula membengkok, lalu akhirnya membawa kepada melakukan ihsan dan memberikan kurniaan. Dan itu asal makna ar-rahmah, dan ia mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana permulaan sebelum kepada membawa kepada pemberian nikmat dan juga kasih belas itu ada unsur Tuhan, ada unsur terkesan. Kita yang bersikap belas ihsan kerana kita sedih dengan apa yang berlaku, lalu kita pun memberikan sebarang sumbangan dan kebaikan. Contoh, hari ini kita dikejutkan dengan satu keluarga yang meninggal dunia, 8 orang anak dengan seorang isteri, 9 orang semua. Sekali dengan seorang yang ingin membantu keluarga tersebut yang masalah kereta di jalanan. Bila kita baca tu, apa pasal hati kita? Allah sedihnya. Lalu apa yang terkeluar dalam hati kita? Kita nak tolong, kita tak kenal. Akhirnya kita kata, moga Allah bagi kesabaran kepada suami dia.
Moga Allah menganugerahkan isterinya dengan syurga. Dan moga-moga anak-anak yang kembali kepada Allah dan keadaan mereka masih kecil akan menjadi penyelamat buat ayah dan bundanya di akhirat. Nampak? Hati kita terkesan. Riqatul qalbi wa ni'taf. Lalu apa yang berlaku selepas itu? At-tafaddul dan juga al-ihsan. Kita mula memberikan kurniaan dan mula berlaku baik. Cuma dalam contoh tadi tu, kita berlaku baik dengan kita mendoakan keluarga si mati dan juga kita mendoakan arwah isteri yang meninggal dunia dan juga anak-anak yang meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah agar Allah bagi kekuatan kepada keluarga yang masih hidup dan menjadikan anak-anak itu sebagai penyebab untuk ayah dan ibunya dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bermula dengan terkesan, berakhir dengan berlaku baik. Itu bagi kita tak ada masalah, tapi bagi Allah ia mustahil sebab berlaku perubahan pada Allah. Sedangkan al-huduth, berlaku perubahan kepada Allah adalah mustahil. Jadi yang dimaksudkan dengan rahmah bagi Allah adalah at-tafaddul dan juga al-ihsan. Memberikan kurniaan dan juga berlaku ihsan, berlaku baik kepada makhluk. Jadi as-salatu minallah adalah rahmat Allah, iaitu memberikan kebaikan serta memberikan kurniaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan disertai dengan at-ta'zim, iaitu penghormatan daripada Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan kita dalam pertemuan yang lepas juga telah menyatakan assalam. Salam kepada Nabi itu apa dia? Maksud dia ada dua kemungkinan makna, iaitu kita memohon agar Allah menyelamatkan Nabi daripada segala yang tak elok, daripada segala kekurangan. Kita memohon agar Allah memberikan keselamatan kepada baginda Nabi daripada segala yang tidak elok. Itu satu. Ataupun assalam dengan maksud at-tahiyyah, iaitu penghormatan. Mari kita memohon agar Allah memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan semalam juga kita telah menyebut bahawa selawat Allah berbeza dengan selawat malaikat kepada Nabi, berbeza pula selawat kita kepada Rasulullah. Selawat Allah iaitu rahmat Allah berserta dengan penghormatan daripada Allah. Selawat malaikat kepada Nabi iaitu malaikat mendoakan agar memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan Rasulullah. Dan menurut guru saya, maksud Allah malaikat memohon agar Allah mengampunkan kesalahan Nabi Muhammad bukan kesalahan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, tapi kesalahan yang dibuat oleh umat terhadap Nabi Muhammad. Malaikat memohon agar Allah mengampunkan segala kesilapan kita yang telah berbuat lebih kurang terhadap Rasulullah, sedangkan Nabi merupakan kekasih yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Itu yang kedua. Selawat daripada malaikat. Dan selawat daripada kita iaitu doa, iaitu kita memohon kepada Allah agar Allah mengangkat, memuliakan, memberikan penghormatan, memberikan pemberian yang tiada tolak bandingnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sambungan kepada kenyataan, silakan. Okey, cikgu tanya, masa kita berselawat kepada Rasulullah, dan memang orang yang berselawat kepada Rasulullah, malaikat akan berselawat kepada orang tu. Selain daripada malaikat berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Ada hadisnya ya, kalau kita buka dalam kitab Tamamul Minnah bibayat, bukan kitab Tamamul Minnah, kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Nanti saya tengok balik sebab saya telah pun membaca kitab ini karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam beberapa siri, mungkin dalam 40 siri ikut lebih kurangnya, ataupun mungkin 30 begitulah. Mungkin tuan-tuan kalau rajin ada masa nak ikut boleh ya, walaupun kelas tu dah selesai dibaca ya. Tapi zaman sekarang mudah ya, kita ikut masa kita ya. Jadi dalam kitab itu Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan pelbagai kelebihan orang yang berselawat. Antaranya akan ada malaikat yang berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan tadi cikgu tanya, ada kemungkinan tak malaikat berselawat pada Allah itu iaitu malaikat memohon keampunan kepada orang yang berselawat itu sendiri? Kerana mungkin orang yang berselawat itu
dia berselawat kepada Nabi dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Mungkin dia selawat dalam keadaan tergelak-gelak, sambil menyembah dengan orang, sambil berselawat sambil kita bergurau. Tidak ada seakan-akan unsur penghormatan kepada Nabi. Mungkinkah? Ya. Sebab malaikat memohon berselawat kepada Nabi itu, maksud dia malaikat memohon kepada Allah agar mengampunkan kesilapan Nabi. Cuma kesilapan Nabi bukan masuk kesilapan yang dibuat oleh Nabi. Kerana Nabi tidak ada kesilapan. Tetapi kesilapan yang dibuat pada hak Nabi. Kesilapan yang dibuat oleh siapa? Oleh kita. Terhadap Nabi. Jadi termasuklah juga sama ada orang kesilapan orang yang berselawat itu sendiri. Atau kesilapan orang yang selain pada orang yang berselawat. Mungkin dalam hidup dia jarang berselawat. Mungkin dalam dia berbicara dengan Nabi cakap lebih kurang. Dalam keadaan dia tetap Muslim. Hati dia masih ada perasaan sayang pada Nabi. Cuma cara dia nak menceritakan tentang Nabi itu mungkin kurang adab dia. Terasa dia kurang ilmu. Lalu dia tak nak kenal Rasulullah. Dia ingat Rasulullah pun lebih kurang macam kita. Lalu dalam cakap tu dia kata, Nabi ni tak ada benda. Contoh, ucapan seperti itu. Sedangkan dia mungkin tidak bermaksud untuk menghina Nabi. Tetapi cara cakap dia salah. Lalu kalau kira-kiranya dia berhak mendapat murka daripada Allah. Tapi berkat doa malaikat memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan segala kesilapan orang yang telah berbuat yang tidak sepatutnya pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga dan termasuk juga insya-Allah kesilapan kita yang sedang berselawat, yang mungkin suatu berselawat tidak menunaikan hak yang sepatutnya terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Saya sangat mencadangkan tuan-tuan untuk mendengar berkenaan dengan kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Kitab itu Syekh Abdullah Al-Humari bagi saya mendatangkan satu perkara yang sangat munasabah pada kita hari ini, iaitu didatangkan hadis cerita tentang kelebihan berselawat. Diceritakan kisah-kisah orang soleh yang mempunyai pengalaman terhadap selawat. Dan yang ketiga, diajar juga cara berselawat kepada Rasulullah, sama ada dengan selawat yang warid daripada Nabi atau selawat yang dikarang, digubah oleh para ulama kita. Nantilah saya cuba cari balik dia punya kelas pertama, kelas kedua sampai kelas yang terakhir tu untuk mana tahu kalau sahabat tuan-tuan nak ikut boleh ikut di rumah masing-masing pada waktu yang tuan-tuan suka insya-Allah. Silakan cikgu. Ya, bukan cikgu saya dah tersasul Silakan Abang Mio. Okey, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang ada satu peristiwa tu. Rasulullah berjalan, tiba-tiba melihat seorang wanita. Terus Nabi pulang ke rumah dan Nabi bersama dengan isteri Nabi, bersama dengan maksud yang kita fahamlah, hubungan suami isteri. Lalu Nabi menceritakan kepada para sahabat, menceritakan bahawa aku telah melihat seorang wanita. Lalu aku pulang ke rumah dan aku menunaikan tanggungjawabku ataupun aku melepaskan ataupun melaksanakan keinginanku terhadap isteriku. Itu cerita dia. Lalu secara zahirnya apa kita faham? Nampak? Secara zahirnya apa? Nabi cerita begitu je. Itu kisah dia. Itu kisah dia. Sekarang dalam kita nak memahami kisah itu, kita nak faham macam mana? Adakah kita faham Nabi pun tengok orang perempuan bersyahwat? Nampak? Kisah tu begitu je. Tetapi kefahaman di sebalik kisah tu. Ambil satu kisah yang lain. Rasulullah pernah kencing berdiri. Kita sendiri pernah tak kencing berdiri depan orang? Dalam hidup kita lah. Lepas surau, sekejap tuan-tuan, nak pergi tepi sekejap. Kenapa Ustaz? Pergi dinding surau tu. Apa lagi? Bantai bantai dinding Mancut tepi dinding. Ada dalam hidup kita pernah? Tak pernah. Tapi Rasulullah pernah. Bukanlah dinding surau. Tapi Nabi pernah buang air kecil secara berdiri di hadapan para sahabat. Apa kita tak faham? Kadang-kadang ada peristiwa yang berlaku dalam hidup Nabi yang mungkin
kita bila timbang dengan realiti, kita kata, ya betul. Ya betul. Okey, tetapi kisah yang berlaku itu perlu, macam saya sebut semalam, kata Fadilatul Syekh Husi bin Rusdi Al-Hasani, kata beliau, segala peristiwa yang berlaku pada Nabi itu perlu kita fahami atas dasar Nabi adalah semulia-mulia makhluk Allah. Jangan kita fahami Nabi macam kita faham diri kita dan juga teman-teman kita. Okey. Saya ambil contoh Nabi buang air kecil berdiri tadi. Akhirnya para ulama kaji. Sebab Nabi pernah larang orang jangan kecil berdiri. Nabi pernah larang Sayyidina Umar jangan buang air kecil secara berdiri. Dan masa yang sama, Nabi pernah buang air kecil secara berdiri. Lalu di situlah para ulama menghuraikan. Nampak? Datang kefahaman para ulama terhadap peristiwa yang berlaku. Sebab peristiwa yang berlaku itu boleh kita faham dengan macam-macam andaian. Tapi atas dasar adab dan mengenali siapakah Nabi yang begitu tinggi adabnya terhadap Allah dan terhadap manusia, maka para ulama sebut Nabi buang air kecil berdiri sebab Nabi sakit. Nampak? Keluar kemungkinan. Sebab kebetulannya memang Nabi pernah jatuh daripada unta. Lalu Nabi sakit pelipat. Pelipat kaki Nabi sakit. Lalu kalau Nabi nak kencing duduk, buang air kecil secara duduk, agak sukar, sakit nak mencangkung tu. Lalu Nabi buang air kecil secara berdiri. Satu. Ada para ulama pula mengatakan, kalau ikut tradisi perubatan zaman Nabi, siapa sakit belikat, siapa sakit pinggang contohnya, antara cara berubatnya yang diamalkan oleh orang Arab masa itu adalah buang air kecil secara berdiri. Dan ada juga para ulama menyatakan Nabi buang air kecil secara berdiri depan para sahabat sebenarnya untuk memberitahu bahawa larangan Nabi sebelum ini adalah bukan bermaksud haram kencing berdiri, tetapi tidak sepatutnya, iaitu makruh buang air kecil secara berdiri. Lalu mungkin ada orang faham larangan sebelum ini adalah larangan yang bermaksud haram, lalu Nabi buang air kecil secara berdiri depan para sahabat untuk memberitahu, jangan salah faham, dulu saya pernah larang, tapi kena ingat larangan itu bukan larangan atas dasar haram, tetapi atas dasar makruh. Sebab Nabi tidak akan melakukan perbuatan haram sama sekali. Bahkan Nabi sama sekali tidak akan melakukan perbuatan makruh. Tadi kata buang air kecil berdiri adalah makruh. Makruh bagi pihak kita, bukan pada pihak Nabi. Nabi buang air kecil berdiri depan para sahabat, dapat pahala. Sebab Nabi telah menerangkan hukum kepada para sahabat. Kalau saya buang air kecil, saya berdiri depan tuan-tuan, tak dapat pahala kot rasanya. Tuan-tuan dah tahu hukum lah. Saya lah yang makruhnya telah melakukan perbuatan yang makruh. Jadi kisah yang berlaku, cara tanggap kita macam mana? Cara tanggap kita macam mana? Maka cara tanggap itulah yang perlu disulami dengan adab yang tinggi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada soalan yang Abang Miu tanya tadi. Bila Rasulullah cerita pada para sahabat, aku melihat seorang wanita, lalu aku terus pulang ke rumahku dan aku tunaikan apa yang dilakukan oleh suami kepada isterinya. Apa yang kita boleh keluarkan pelbagai kemungkinan. Macam-macam kemungkinan kita boleh keluarkan. Kemungkinan yang kalau kita rasa Nabi tu standard kita, biasa Nabi gairah dengan perempuan tu. Nabi gairah. Itu kalau kita jawab atas dasar kita rasa Nabi tu macam kita. Ya, kita tengok orang perempuan kadang-kadang naik gairah juga. Tetapi adakah, kenapa boleh timbul gairah tu? Maknanya, bisikan syaitan. Gangguan syaitan. Syaitan menggoda. Adakah maksud Nabi itu juga digoda oleh iblis? Wa'alaikumsalam. Habis kenapa Nabi melakukan begitu? Untuk ajar kepada para sahabat. Itu tanggapan para ulama dalam memahami. Sebab Rasulullah mustahil akan diganggu oleh syaitan. Maksudnya, dipujuk oleh syaitan untuk melakukan dosa. Sebab merasa gairah itu maknanya itu sudah ada tangan-tangan syaitan. Maka kata para ulama perlu beradab dengan Rasulullah supaya dalam kita memahami setiap tindak tanduk Nabi itu adalah berdasarkan atas dasar penghormatan dan adab. Sebab kemungkinan yang lain ada. Okey, kalau kita kata Rasulullah memanglah Nabi melihat wanita yang cantik yang secara biasanya orang akan bersyahwat. Lalu Nabi pulang ke rumah dan Nabi melakukan hubungan dengan isteri baginda Nabi dan Nabi cerita pada para sahabat apa yang berlaku untuk memberitahu dan mengajar para sahabat, kalau kamu tiba-tiba terasa gairah dengan perempuan tertentu yang bukan isteri kamu dan bukan hamba kamu, maka kamu kena ingat itu semua adalah
Mainan syaitan yang nak ajak kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sedangkan kamu ada isteri kamu yang sama dengan apa yang ada pada wanita yang kamu gairahi tersebut. Nampak? Ketika itu, okey, apa yang kita akan rasa? Okey, Rasulullah sebagai orang yang menerangkan hukum dan menerangkan cara yang sepatutnya. Secara logikanya, kenapa nak perlu gairah dengan orang perempuan ni sedangkan isteri sendiri ada? Cara yang halal ada, kenapa? Bila gairah tu, baik benda-benda yang membawa ke arah perkara yang tidak elok tu mungkin akan berlaku. Jadi, Nabi mengajar. Sebab Rasul kita mungkin disentuh juga oleh syaitan, tetapi Nabi Muhammad tidak akan sama sekali digoda oleh syaitan. Jadi ada orang berkata, bila kita cakap itu sebenarnya kita nak merendahkan macam Nabi tak ada syahwat. Kena ingat, syahwat Nabi pada yang halal, bukan masuk syahwat Nabi kepada yang haram. Melihat wanita sampai timbul syahwat itu maknanya satu kekurangan ke satu kelebihan. Tengok wanita yang bukan mahram kita dan akhirnya kita terasa terangsang, itu satu kelebihan ke ataupun rasa Allah, aku diganggu syaitan hari ni. Jadi sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup Nabi itu, macam Mbak kata kepada Fadilatul Syekh Yusri, perlu difahami berdasarkan adab yang tinggi. Sebab itulah bukan semua orang boleh bercakap tentang Nabi secara mudah-mudah begitu. Sebab yang nak dibicarakan ini adalah susuk tubuh makhluk paling Allah cintai. Okey, jazakumullah khairan. Okey, kita kembali kepada pembahasan kita. Nampak gaya ni mau mukadimah ni besok buah habis ni. Okey. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Qala sayyidina al-Imam Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Abdullah ibn Sumair al-Hadrami al-mutawaffa sanata 71 wa 200 wa alf min hijrati Rasul sallallahu alaihi wa sallam wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qal wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Semoga Allah telah berselawat dan memberikan keselamatan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad yang merupakan penutup para nabi. Maka Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bahkan bukan semata-mata seorang nabi, sebaliknya orang yang menutup salasilah para nabi. Jadi di sini kata para ulama, ada perbezaan di antara nabi dan rasul. Ada perbezaan di antara nabi dan rasul. Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul secara serentak. Nabi dan rasul secara serentak. Semua rasul adalah nabi, tetapi bukan semua nabi adalah rasul. Semua rasul, sekali lagi, semua rasul adalah nabi. Dialah rasul, dialah nabi. Tetapi seorang nabi tak tentu juga. Mungkin dia hanya seorang nabi tetapi bukan seorang rasul. Apa maksud nabi? Nabi adalah seorang lelaki, insanun, zakarun, hurrun. Ini disebut oleh para ulama, seorang manusia yang berjantina lelaki dan berstatus merdeka, bukan hamba milik orang. Sebab zaman dulu ada sistem perhambaan milik orang. Dalam masa yang sama, min bani Adam, daripada zuriat Nabi Adam. Dia seorang manusia, sama ada dia Nabi Adam sendiri ataupun daripada zuriat Nabi Adam AS. Dalam masa yang sama, dia ini tidak ada munafir. Dia tidak ada benda yang menyebabkan orang lari daripada dia. Orang rasa tak nak mendekati dia. Dia tak ada penyakit-penyakit yang menyebabkan orang jijik dengan dia. Bau badan berbau ke, itu bukan Nabi. Bila bercakap mulut berbau, itu bukan Nabi. Sebab itu semua akan menjauhkan orang daripada nak mendengar ucapan dia, sedangkan dia seorang yang diutuskan. Jadi seorang Nabi ni orang yang sempurna. Sempurna maknanya disukai, bukan dibenci. Secara jasadi itu disukai oleh manusia. Seorang lelaki bukan seorang perempuan. Orang perempuan tak pernah jadi Nabi. Allah tidak mengutuskan Nabi daripada orang perempuan. Seorang Nabi itu adalah seorang manusia daripada zuriat Nabi Adam, dan dia berstatus berjantina lelaki,
dan dia berstatus merdeka, bukan seorang hamba. Dalam masa yang sama, dia itu tidak memiliki penyebab untuk orang lagi daripada dia. Ghair munafir. Dia bukan seorang yang menjauhkan orang daripada dia. Dia tidak ada keaiban dari sudut jasad lah. Dia bukan seorang yang pekak, buta. Bukan. Nabi-Nabi tidak begitu. Dalam masa yang sama, dia telah diberikan wahyu oleh Allah. Di sinilah yang menyebabkan seseorang itu dianggap sebagai Nabi. Kerana dia diwahyukan, diberikan wahyu oleh Allah. Cuma kata para ulama, Nabi ini wa illam yu'mar bitablighihi. Sekalipun sang Nabi itu tidak disuruh pula untuk menyampaikan apa yang telah dia terima berupa wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu seorang Nabi. Syarat seorang Nabi. Seorang lelaki daripada bangsa manusia dan berstatus merdeka, yang tidak memiliki penyakit-penyakit atau keaiban jasadi yang menyebabkan orang lari daripada dia. Dalam masa yang sama, dia telah diwahyukan oleh Allah, walaupun Allah tidak memintanya untuk menyampaikan wahyu tersebut, syariat tersebut kepada manusia yang lain. Tidak disyaratkan. Kalau dia disuruh ke, tak disuruh ke, tetap dia seorang Nabi. Yang penting dia kriteria dia seperti itu dan dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sama ada Allah suruh dia untuk sampaikan kepada umat atau tidak, itu tidak disyaratkan. Adapun Rasul sama seperti Nabi. Cuma bezanya yang terakhir itu. Dalam masa yang sama, baginda disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Di sini beza di antara Nabi dan Rasul. Seorang Nabi, dia dapat wahyu. Dalam masa yang sama, mungkin dia disuruh, mungkin dia tidak disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Manakala Rasul, mesti, kalau dia seorang Rasul, dia akan disuruh oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Umatnya. Semua Rasul itu diutuskan kepada umat tertentu. Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel saja. Sebab tu kalau ada orang Kristian pada hari ini, dia beragama Kristian, kalau ikut asal syariat Nabi Isa tidak diutuskan kepada manusia seluruhnya. Nabi Isa diutuskan kepada masyarakat Bani Israel. Macam Nabi Musa, macam Nabi Daud, macam Nabi Sulaiman. Satu-satunya Nabi yang diutuskan kepada manusia seluruhnya pada zaman baginda dan selepas kewafatan baginda adalah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam definisi Nabi dan Rasul secara ringkas ni, tahulah kita semua Nabi adalah Rasul. Sebab Nabi tidak disyaratkan mesti sampaikan, maafkan saya, semua Rasul adalah Nabi. Terbalik semua Rasul adalah Nabi. Sebab Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan disuruh menyampaikan wahyu. Dalam masa yang sama, Nabi tak kisah. Dia asal dapat wahyu, dia Nabi. Tak kisah sama ada disuruh menyampaikan wahyu atau tidak. Dalam masa yang sama, Nabi pula tak disyaratkan mesti menyampaikan wahyu. Maksudnya ada Nabi-Nabi yang bukan Rasul. Contoh Nabi yang bukan Rasul ni apa? Biasa kita dengar dalam nama yang agak famousnya adalah Nabi Allah Al-Khadir. Ataupun orang boleh panggil Khidir. Nabi Allah Khidir. Khadr ataupun Khadir. Kalau ikut apa yang disebut oleh Syekh Al-Imam Al-Bajuri, cara sebutnya sama ada Al-Khadr dengan dimatikan pada huruf dad itu Khadr, atau dibariskan bawah pada huruf dad Khadir. Dalam Sahih Bukhari disebut Khadirun. Khadir. Khadir ni dia ambil pada kalimah akhdar, kerana kalau ikut ceritanya, setiap kali Nabi Allah Khadir lalu satu tempat itu akan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Lalu Nabi Allah Khadir dikenali dengan gelaran Al-Khadir. Nama asalnya Sayyiduna Balya. Disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri, nama asal Nabi Allah Khadir adalah Balya.
Balia. Kalau saya tak silapnya Balia. Saya catat tadi. Cuba ingat-ingat lupa. Balia kalau tak silapnya. Cuma dikenali dengan nama Khadir. Baik. Jadi Nabi Allah Khadir adalah yang menerima wahyu dan sezaman dengan Nabi Musa AS. Dan kita semua tahu ceritanya bagaimana Nabi Allah Khadir AS telah sama-sama berkelana dengan Nabi Musa AS. Dan Nabi Allah Khadir telah melakukan perbuatan-perbuatan yang secara syariatnya macam canggah dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Antara yang kita tahu, bunuh budak kecil yang belum baligh. Lepas tu naik kapal, orang tu bagi free. Naik kapal free. Sampai nak dekat-dekat tu, Nabi Allah Khadir lobangkan kapal tu. Biar ada aib sikit. Bukan lobang supaya tenggelam. Tapi maknanya supaya kapal tu ada keaiban. Ini antara benda yang bercanggah kalau ikut dengan syariat. Tapi kenapa Nabi Allah Khadir melakukan perkara demikian? Kerana diwahyukan oleh Allah supaya melakukan perbuatan demikian. Bukan beliau dan baginda dan orang lain. Baginda saja. Lalu Nabi Allah Musa tidak bersetuju kerana Nabi Musa tak tahu yang Allah mewahyukan kepada Nabi Khadir untuk melakukan perbuatan tersebut di ataskan sebab-sebab yang tertentu. Dilobangi kapal kerana Allah wahyukan kepada Nabi Allah Khadir, pemilik selepas ini akan ada seorang raja, dia akan rampas mana-mana kapal yang sempurna. Kalau kapal tu ada cacat celah, dia tak ambil lah. Kapal yang sempurna dia akan rampas. Jadi Nabi Allah Khadir bila dapat wahyu begitu, Nabi Allah Khadir mahu berterima kasih kepada tuan kapal dengan cara melubangi kapal itu supaya kapal itu tidak dirampas oleh raja akan datang. Kalau tidak dilubangi, lepas ni kena rampas. Jadi cara terima kasih Nabi Allah Khadir kepada pemilik kapal itu adalah dengan cara dilubangi kapal itu. Silakan cikgu. Min ladunna ilma. Ilmu laduni ini, okey, ilmu laduni ini memang ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang. Sama ada wahyu atau bukan wahyu. Memang seseorang wali Allah mungkin dia dapat ilmu laduni. Dia dapat, kita panggil sebagai ilham, ilhamat. Sama lah tu, ilham, ilmu laduni tu sama. Ilmu yang didapati bukan dengan cara yang orang kata apa ni, dengan cara berguru ni. Dia dapat pancaran ilham daripada Allah. Kita panggil ilham ke, kita panggil kasyaf ke, kita panggil ilmu laduni ke, termasuk. Cuma yang berlaku pada Nabi Allah Khadir AS bukan semata-mata ilmu laduni, tapi dia adalah ilmu laduni yang berstatus wahyu. Ini kerana bagi seorang Nabi, wahyu itu adalah maksum. Manakala bagi seorang wali, kalau dia dapat ilham sekalipun, dia kena timbang dulu. Sebab walaupun dia dapat satu lintasan hati terhadap satu perkara, mungkin betul, mungkin tak betul. Maka sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, guru kami, seseorang wali bila dia menerima sesuatu ilham daripada Allah, ilmu laduni lah kita kata, dia terus buat, itu salah. Dia kena hukum dengan syariat dulu. Boleh tak boleh? Sebab tak tentu juga. Dia ingat ilmu laduni punya ilmu syaitan ni. Tentu juga. Mungkin dia tu terima lintasan daripada syaitan. Wali Allah mungkin mendapat bisikan syaitan. Dan berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kisah yang masyhur. Tapi dengan sebab ilmu, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani mengetahui bahawa yang mengatakan hari ini engkau sudah sampai ke makam yang tinggi, lalu ku halalkan segala yang haram dan sudah tidak ada benda yang wajib ke atasmu. Ikhsa ya syaitan. Senyap kamu, jadilah bisu wahai syaitan. Tahu terus, itu adalah iblis, itu adalah syaitan kerana dengan ilmu, tahulah yang disangka peringkat awal itu ilmu laduni, kasyaf, ilham, rupanya itu adalah khawatir syaitaniyah. Lintasan daripada syaitan. Jadi sebab itu mana-mana wali Allah pada zaman Rasulullah SAW tidak boleh melakukan perbuatan yang bercanggah dengan syariat. Walau dia kata saya dapat ilham sekalipun, saya dapat ilmu laduni, tak betul. Perlu ditimbang dengan syariat. Adapun Nabi Allah Khadir alaihissalam, baginda menerima wahyu, maka wahyu adalah maksum. Cuma secara amanah ilmunya memang para ulama kita berbeza pandangan pada status Nabi Allah Khadir. Ada yang kata baginda seorang nabi
bukan rasul. Ada yang kata baginda seorang rasul juga. Ada kaum baginda sendiri. Dan ada yang berpendapat baginda bukan nabi, bukan rasul, tetapi seorang waliullah. Tapi kalau nak kira antara tiga pandangan ni, yang kuat adalah baginda seorang nabi, ditambah lagi dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Allah Khadir AS kepada Nabi Musa, bahawa yang dilakukan oleh baginda bukan daripada diri baginda, sebaliknya daripada Allah. Dan itu adalah bukti bahawa baginda menerima wahyu. Cuma tak ada kaum, maka baginda adalah seorang nabi, bukan rasul. Tapi memang para ulama kita ada tiga pandangan dalam status Nabi Allah Khadir AS. Maknanya ilmu laduni hanya akan diterima selepas dia mendapat, dia ada ilmu yang lalu dia telah beramal dengan satu ilmu, lalu Allah Ta'ala memberikan futuhat, kefahaman kepada dia. Itu kebiasaannya. Kebiasaannya memang begitu. Tak disyaratkan. Tak tentu juga. Mungkin juga ada orang yang dipilih oleh Allah, dia tidak mempunyai sebarang guru, dia tidak pernah mengambil mana-mana tariqat contoh, tetapi Allah membimbing dia, lalu dia menjadi min kibari awliya. Walaupun dia tidak pernah berguru dengan mana-mana guru. Sebab guru itu wasilah. Secara adatnya, seseorang mahu dapat ilmu mesti secara wasilah. Wasilahnya iaitu dengan berguru. Tetapi mungkin atas dasar khawariqul adah, perkara yang bercanggah dengan adat, seseorang itu mungkin mendapat ilmu sedangkan dia tidak pernah mempunyai sebarang guru. Tetapi kebiasaannya apa? Biasanya mesti berguru. Kebiasaannya secara adatnya berguru seseorang itu. Main semana-mana wali Allah pun kalau kita tengok biasanya ada guru. Imam Syafi'i min kibari awliya. Imam Syafi'i antara ulama besar yang menjadi wali Allah, tetapi ada gurunya. Sebab guru itu adalah warisan. Sehingga ada kata para ulama kita, kalau para ulama kibar di ulama-ulama besar ini bukan wali, siapa lagi wali Allah? Macam saya bukanlah ustaz kampung ni tuan-tuan. Ni nak kena kibar macam Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan, Imam Tawus, ni ulama-ulama yang disebut namanya Imam An-Nawawi, Ar-Rafi'i. Kalau mereka ini bukan wali Allah, siapa lagi wali Allah? Kalau yang berilmu bukan wali Allah, siapa lagi nak jadi wali Allah? Nak katanya, orang yang memiliki ilmu, dia beramal dengan ilmunya, maka biasanya akan diberikan futuhat, pembukaan, diberikan ilham, lalu dibawa dan dididik oleh Allah sehingga naik ke martabat seorang waliullah. Tapi tidak mustahil. Secara adatnya, walaupun secara adatnya seseorang itu dia akan mendapat ilmu melalui perantaraan guru. Hasil daripada dia mempelajari ilmu, akhirnya dia diberikan selepas itu mungkin oleh Allah akan ilhamat, ilham ilmu laduni, tetapi tidak menjadi satu perkara yang mustahil bagi Allah untuk memberikan pengetahuan kepada seseorang tanpa melalui jalan yang disangka-sangka. Oleh kerana perkara ini, dapat ilmu dengan jalan yang tak disangka-sangka ni perkara yang bercanggah dengan adat. Maka tuan-tuan janganlah tak kau macam tu tak apa, kita tunggu di rumah aja. Zikir banyak walaupun tak ada guru, insya-Allah sampai masanya dapatlah ilmu tu. Itu tuan-tuan nak berlatih jadi wali, memohon kepada Allah untuk minta jadi wali. Lepas tu dia bukan dengan cara yang biasa pula tu, nak terus jadi wali dengan karamah yang tiba-tiba. Itu susah sikitlah tuan-tuan. Kalau Tuhan tak restu, tak mau jadikan tuan-tuan wali, naya tak ada ilmu kita. Hidup dengan buat persilapan kerana tak tahu benda tu halal atau haram. Okey, wallahu taala a'lam wa a'lam. Silakan Pak Tam. Dan dia mengajar anak-anak murid dia tu, ibu bapa ziarah dia, tengok-tengok dia baru sudah makan ayam ada tulang. Jadi ibu bapa tu komplain dia,
siapa duk guru makan dia ni? Yang duk guru suruh anak murid makan dengan banyak sangat. Mengatur untuk apa? Dia kata belum sampai makam dia lagi. Dia perlu ada ilmu dan beramal. Fa'alimun bi'ilmihi lan amalan. Dia benar. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani dia punya karamah waliullah tu tulang-tulang yang ada tu ditepuk. Jadi ayam tu ambil wali. Tu yang kata waliullah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العلماء العاملين ومن المتقين المقربين ومن الأولياء الصالحين. Itu. Yang kedua, malam kita buat selawat ni. Selawat ni berbagai-bagai selawat. Tapi ada tambahan untuk selamat. Kita selalu selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashabihi ajma'in. Kita tambah Pak kalau kita tak ada apa ni dan muslim taslima. Kalau kita tak tambah tu makruh. Jadi selawat ni macam-macam jenis selawat. Ini selawat tahliyah dan macam jadi untuk amalan kita harian selawat-selawat ni pun salah satu daripada faktor-faktor untuk mendekati dia Allah Taala dan mengingat Rasulullah. Salah satu daripada dia jadi karamah dan waliullah. Kebanyakan orang Arab ni kita kata masa kita selawat tu kita tak boleh buat tempat yang ni. Contoh dia, kita dalam majlis ilmu macam ni lah, Syekh Abdul Khairul Nizam kita tengah wajah, kita ada selawat Allah SWT. Jadi apakah pernah fungsi dia tu? Adakah tak bagus ataupun bagus? Kadang-kadang semua jenis selawat ni orang yang dalam haid, dalam fadil dia selawat. Kemudian orang Arab ni, selawat ni duduk dalam diam mulut dia. Nak buat benda tak baik pun selawat ni. Dia nak berjimat dengan isteri dia pun selawat ni lah. Maknanya selawat ni berfungsi dia. Bukan kita kata ada ayat semayang, sebab baik, sebab apa. Ana masih ingat. Di dalam kuliah, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim waliullah keturunan Salah Hasan Tuan Nabi. Pak Tam, kita azan sat Pak Tam. Dia tengah belajar tu orang duk selawat. Jadi adakah boleh selawat ni? Kita penerangan pendek. Kita azan sat Pak Tam nah. Dah masuk tu. Saya dah. Ya Allah. Khairan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
سيدنا محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih kepada Pak Tam atas tambahan-tambahan. Pak Tam ni dulu mengaji dengan guru kepada guru kami. Antara guru kami Fadilatul Syekh Ali Jumaah. Guru pada Syekh Ali antaranya Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim. Jadi Pak Tam mengaji dengan Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim. Dan Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim ni adalah seorang yang dianggap ulama tersohor pada zaman beliau yang membicarakan tentang perbahasan-perbahasan berkenaan dengan tasawuf. Beliau seorang ulama Al-Azhar yang hebat. Dalam masa yang sama beliau juga seorang sufi dan beliau dengan tarikat beliau yang terkenal tarikat Asy-Syazuliyah atau lebih kalau di Mesir itu dipanggil sebagai Al-Ashirah Al-Muhammadiyah. Jazakumullahu khairul jazak pada ulasan dan tambahan daripada Pak Tam tadi. Cuma yang terakhir tadi saya terlupa Pak Tam tanya apa. Terakhir tadi lupa lah. Orang tua. Selawat. Tak ada. Okey, boleh ke contoh dalam majlis gitu kan? Tuan-tuan dengar saya berkuliah ni, sambil-sambil tu tuan-tuan surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada masalah. Dan memang ada masyayikh kita sambil-sambil syekh mengajar, tangan berpegang memegang tasbih dan terus berzikir, itu benda biasa, tak ada masalah. Kerana moga-moga dengan berkat solawat itu membawa kepada kefahaman sang guru. Mana tahu dengan berkat anak-anak murid yang hadir contohnya bersolawat kepada Rasulullah, maka menyebabkan berlaku futuhat kepada sang guru, mungkin. Tapi kalau tuan-tuan bantai salawat kuat-kuat, pingsan dah saya. Kan? Tuan-tuan pun bersolawat, punyalah kuat, yang saya pun kena lagi kuat sebab nak menjelaskan. Tak jadi cerita lah kita. Tapi kalau masing-masing bersolawat sambil-sambil dengar tu dan bersolawat dalam masa yang sama tak lari perhatian kita, maka tak ada masalah. Jazakumullahu khairul jazak. Baik, disebut di sini ke atas Allah berselawat dan memberikan keselamatan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad.
ke atas penghulu kami. Sayyid ni maknanya ketua lah, ketua kami, penghulu kami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup bagi para nabi, iaitu semua yang kita bincangkan tadi, semua rasul adalah nabi, tetapi bukan semua nabi adalah rasul. Berapa orang jumlah para nabi? Kata Al-Imam Al-Bajuri dalam hasyiah beliau terhadap kitab Jauharatul Tauhid, ada pandangan ulama yang mengatakan jumlah seluruh para nabi adalah 124,000 orang. Ya, 124,000 orang. 124,000. 124,000 orang. Daripada Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jumlah kesemuanya ada para ulama berdasarkan hadis Rasulullah menyatakan jumlahnya adalah 124,000 orang. Ada juga pandangan yang mengatakan jumlah para nabi adalah 224,000 orang. Lebih 100,000 lagi. Kalau ikut pandangan pertama 124,000 orang, pandangan yang kedua pula 224,000 orang. 224,000. Tadi 124 ni 224,000. Wallahu taala a'la wa a'lam. Antara dua pandangan ni, cuma yang banyak yang masyhur juga di kalangan para ulama kita adalah pandangan yang mengatakan jumlah para nabi termasuk rasul lah. Jumlah para nabi termasuk rasul, sebab semua rasul adalah nabi. Jadi jumlah semua para nabi termasuk rasul adalah 124,000 orang. 124,000. Daripada sejumlah 124,000 orang itu, atau sejumlah 224,000 orang itu, berapa orang yang Allah Ta'ala menjadikannya juga sebagai rasul? Nabi merangkap rasul. Okay, ada pandangan mengatakan 313 orang, ada pandangan kata 314, ada pandangan kata 315. Ini yang disebut oleh Syekh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab beliau, syarhu kitab beliau terhadap Jauharatul Tauhid. Ataupun nama kitab beliau ni lebih dikenali juga dengan nama Tuhfatul Murid, dalam menghuraikan Jauharatul Tauhid. Jauharatul Tauhid karangan Al-Imam Al-Laqani, lalu dihuraikan oleh ramai para ulama, antaranya Al-Imam As-Sawi, antaranya juga adalah Al-Imam Al-Bajuri yang agak dekat dengan kita. Antara kita dengan Imam Al-Bajuri mungkin dalam 200 tahun, 100 tahun itulah. 200 tahun mungkin, 200 ke 300 tahun. Saya terlupa dengan tepat bila Al-Imam Al-Bajuri meninggal dunia. Jadi kalau ikut menurut Al-Imam Al-Bajuri, beliau menukilkan ada ulama kata jumlah para rasul ni daripada para nabi yang 124,000 orang itu atau 224,000 orang tu adalah 313 orang, ada kata 314 orang, ada kata 315 orang. Dan penutup salah silah para nabi dan para rasul siapa dia? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka selepas Rasulullah tidak ada lagi yang dilantik baru menjadi nabi maupun rasul. Sudah tidak ada lagi nabi dan rasul yang baru. Tapi masih ada lagi nabi dan rasul pada zaman kita hari ini, semestinya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan ada pandangan yang mengatakan juga Nabi Allah Ilyas, yang menurut sebahagian pandangan mengatakan Nabi Ilyas juga belum lagi wafat. Dan antara juganya adalah mengatakan Nabi Allah Khadir alaihi salam, bagi mereka yang berpandangan bahawa Nabi Allah Khadir adalah seorang nabi. Dan kalau ikut menurut kefahaman guru saya, Nabi Allah Khadir akan bertemu dengan Dajjal di akhir zaman nanti. Dan dalam hadis Sahih Bukhari disebut Dajjal ada membunuh seorang yang sebelum itu Dajjal mengaku dia sebagai Tuhan, lalu lelaki itu mengatakan, aku telah mendengar daripada Nabi Muhammad bahawa engkau adalah seorang pendusta, engkau adalah Ad-Dajjal, bukan seorang Tuhan. Lalu Dajjal membunuh lelaki ini, kemudian menghidupkannya semula. Lalu selepas lelaki ini dihidupkan, lelaki itu menyatakan, kali ini aku makin yakin bahawa engkau adalah seorang pendusta. Jadi kalau ikut kefahaman guru saya, insya-Allah kita akan jumpa hadis tu dalam syarahan ataupun dalam hadis-hadis yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Tapi tak tahulah majlis yang keberapa kita jumpa hadis tu. Ya, moga-moga Allah jumpakan kita biiznillah. Jadi kalau ikut guru saya, lelaki yang dibunuh sebanyak sekali dan cuba dibunuh kali kedua tapi tak boleh dibunuh kali kedua, Dajjal nak bunuh kali kedua.
Tapi tak mampu dah. Dia hanya mampu bunuh kali pertama. Lelaki itu adalah Nabi Allah Khadir alaihi salam. Dan Dajjal pula kalau ikut guru saya adalah Musa As-Samiri. Iaitu As-Samiri yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi ada 3 orang yang berusia panjang. Nabi Isa, Nabi Allah Khadir dan juga Ad-Dajjal itu sendiri. Yang semenjak berzaman Nabi Musa, hatta berzaman Nabi Muhammad pun ada sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Ad-Dajjal, iaitu Sayyidina Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan Dajjal. Jadi sampai ke akhir zaman dia masih panjang usianya. Jadi itu Nabi yang pernah menjadi Nabi dan Rasul sebelum kedatangan ataupun sebelum perutusan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun selepas kewafatan Nabi, tak payahlah kita nak teringin-teringin jadi Nabi. Paling tinggi boleh jadi pun wali. Itu pun susah. Paling senang wali nikah. Itu senanglah. Saya memang wali. Wallahi wallahi saya adalah wali sebab anak saya ada seorang perempuan. Fatimah An-Nabawiyah fa ana waliyuha. Amma waliullah ya ana min saya siapa nak jadi wali Allah Azza wa Jalla. Tapi wali nikah insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang disebut lebih kurang oleh para ulama berkenaan dengan Nabi dan Rasul serta jumlah-jumlahnya. Dan apabila disebut wa alihi wa sahbihi ajma'in, maka timbullah perbahasan yang seterusnya, siapakah dia ahli keluarga Rasulullah dan siapakah dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya rasa kalau saya lajak juga saya mengambil masa tuan-tuan ni. Dan kalau saya nak baca laju-laju pun terasa macam tak puas dan tak menunaikan hak yang sepatutnya. InsyaAllah kita punya target lah kita 80 majlis kan. Jadi insyaAllah kita nampaknya tak dapat juga kita nak habiskan muka surat 2 ini. Kita akan bertemu pada malam besok pula untuk kita melanjutkan perbahasan siapakah dia ahli keluarga Rasulullah dan siapakah dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dipanjangkan usia untuk dapat bertemu pada esok malam biiznillahi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Besok pagi pula kita ada kitab apa namanya Al-Ghayatul bukan Ghayatul Ma'mun, apa namanya Jam'un Nihayah fi Badi'il Khairi wal Ghayah, ataupun lebih dikenali dengan nama Mukhtasar Sahih Bukhari karangan Al-Imam Ibn Abi Jamrah. InsyaAllah malam besok kita akan jumpa lagi untuk majlis yang ke-11. InsyaAllah kot habis kot untuk mukadimah pada majlis yang ke-11 insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengar, begitu juga kepada semua yang telah memberikan komentar dan juga soalan-soalan tadi. Moga-moga dalam jagaan Allah subhanahu wa ta'ala kita tangguhkan majlis kita. Ada soalan lagi? Kalau ada? Macam tak ada kalau ada esoklah sebab dia masih bersambung dengan perbahasan pada hari ini. InsyaAllah kita sambung keesokan hari biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tangguhkan dengan salawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك أستاذنا